Alright, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Malam ni saya nak kongsikan dengan anda semua tentang tetapan strategi di Royal Queue ya, ataupun setting strategi di Royal Queue ya. So kalau bahasa Malaysia kita panggil apa? Tetapan ya, tetapan strategi di Royal Queue. Alright, so sebelum saya teruskan ya kepada agenda kita pada malam ini, saya akan teruskan sahaja ya, saya akan teruskan saja kepada perkongsian seperti biasa. Saya kongsikan dengan anda semua basic mata wang digital ya. So ini adalah coin market cap ya. Coin market cap ini adalah ya bursa saham untuk mata wang digital ya. So jadi kita boleh lihat di sini mata wang digital yang telah berdaftar ya dengan coin market cap sebanyak 17,052 mata wang ya. So kita klik dekat sini dan kita akan dapat lihat di bawah ni, inilah dia semua ya. Dan jangan lupa di dalam mata wang digital kita ada 3 kategori ya. 3 kategori. Kategori yang pertama adalah altcoin, kategori kedua adalah stablecoin dan kategori yang ketiga adalah token ya. So jadi kita pergi kepada altcoin first ya. Altcoin ni adalah Bitcoin, Ethereum dan banyak lagi ya. Kalau kita tengok di bawah ni Sol, XRP, Dogecoin ya, AVAX ya. Shiba dan sebagainya ya. So apa pula stablecoin? Stablecoin ni seperti ni, USDT, USDC dan kalau kita tengok ini adalah BUSD daripada Binance ya. Majority yang ada stablecoin ni adalah exchange wallet ya, kerana mereka banyak melakukan trading dan sebagainya. So jadi mereka memang ada stablecoin dan juga token kepunyaan mereka sendiri ya. So jadi kita pergi pula kepada token. Ini adalah token BNB, adalah token daripada Binance ya. Kalau Huobi kita ada HT ya. Kalau Nexo dipanggil Nexo token lah ya. So jadi di sini untuk kita memahaminya adalah 3 cryptocurrency yang dikategorikan, altcoin, stablecoin dan juga token ya. So ramai ada yang bertanya dengan saya ya, ada yang bertanya dengan saya, perlu ke saya beli token ya, sebab di pasaran sekarang ini ya, di pasaran sekarang ini terlalu banyak yang memberi promosi itu dan ini dan sebagainya. Apa yang anda perlu buat ini adalah tips saja ya. Anda pergi ke Coin Market Cap, anda search dulu adakah dia tersenarai. Ataupun anda boleh pergi ke World Coin Index, nampak tak dekat sini ya? Dekat sini ni anda boleh tulislah contohlah Nexo. Contoh macam tu kan. So katakan saya klik Nexo. Okey. So anda boleh lihatlah Nexo tersenarai ya. Tersenarai di dalam World Coin Index. Ini sebagai contohlah ya. Di Coin Market Cap juga anda boleh lakukan ya, dan anda boleh di sini. Di atas ni ya. So kalau anda nak tengok, kita tekan Nexo. Okey, so kita boleh terus nampak kat sini, kita klik dan kita boleh lihatlah bahawa Nexo ini memang telah berdaftar di dalam bursa saham ya, bursa saham Coin Market Cap mata wang digital. Alright, so ini untuk fahaman semualah ya. Dan selepas kita memiliki cryptocurrency ataupun mata wang digital, di mana harus kita simpan. Kita harus simpan dia di dalam exchange wallet ataupun wallet ya. Wallet ni berbeza dengan exchange wallet ya. Kalau wallet ni kebanyakan kita boleh buat sesiapa saja. Ya, contoh kita nak buatkan untuk orang lain pun boleh ya. Tapi kalau exchange wallet ni tak boleh. Dia mesti kena diri hamba Allah yang hendak mendaftarkan exchange wallet itu. Dia perlukan IC atau driving license, dia perlukan semua detail yang sah. Itu adalah hak milik
mereka yang mendaftar exchange wallet baik di Binance, di Huobi, di Gemini, di Kraken, di Poloniex atau di mana-mana saja exchange wallet ya. So bezanya wallet dengan exchange wallet ni, wallet dia hanya bagi kita sama ada private key ataupun recovery phrase. Alright, so kalau anda hilang recovery phrase anda, selamat tinggal lah apa yang anda ada di dalam tu. Tetapi kalau dengan exchange wallet, perbezaannya kita boleh berhubung dengan support team mana-mana exchange wallet yang kita telah berdaftar dan menyimpan cryptocurrency kita. Itulah perbezaan di antara exchange wallet dan juga wallet ya. So, kita lihat di sini exchange wallet yang telah berdaftar dengan CoinMarketCap. Kalau kita tengok pagi tadi baru 452 ya. So selalunya dia akan naiklah 457 ni, nanti kalau tak lulus dia akan pergi baliklah kepada 455 atau 452 dan sebagainya. Tapi untuk malam ini ada yang telah berdaftar baru, kita dapat lihat 457 exchange wallet yang telah didaftarkan di Bursa Saham CoinMarketCap untuk mata wang digital. Jangan lupa tu ya. So jadi ini adalah senarai-senarai exchange wallet yang telah berdaftar: Binance, Coinbase, FTX, Kraken ya, KuCoin, Huobi ya. So kita yang berkait main adalah dengan Binance, Coinbase dan juga Huobi ya. So jadi inilah dia perkongsian untuk saya basic kepada mereka yang berminat ingin menceburi diri di dalam mata wang digital ataupun cryptocurrency ini ya. So jadi kata mudah lah ya, kata mudah, exchange wallet ini adalah bank account anda ya. Kalau bank account kita nak simpan kita punya mata wang fiat ya. Mata wang fiat ni ada banyaklah, US, ringgit Malaysia, euro dan sebagainya ya. So inilah contoh dia paling mudah untuk anda fahami apa itu exchange wallet. Exchange wallet itu adalah similar to your bank account. Sebab tu dia minta the full detail untuk seseorang itu untuk sahih yang anda adalah pemilik akaun tersebut ya. Alright, so kita pergi kepada World Coin Index pula. Saya nak kongsi anda di exchange sebentar ya, di exchange di spot, dan saya harap hari ini boleh buka segera ya. So jadi di sini saya nak kongsikan crypto exchange volume ranking ya. So saya sebutkan di sini ya adalah untuk overall ya. Yang ni atas ni semua untuk overall. Di dalam tempoh 24 jam ya, dalam tempoh 24 jam mata wang digital telah didagangkan ya sebanyak 502.97 bilion, dan dalam tempoh 7 hari ya, 7 hari 2.89 trilion, dan di dalam tempoh 30 hari adalah 8.80 trilion. So jadi pasti anda bertemu masyarakat di luar sana ya. Contohnya mereka berminat tetapi mereka tidak tahu di mana mereka hendak bermula ya. So jadi mungkin ada juga yang tegang, yang suka bertegang urat ya dengan kita kata itu, kata ini dan sebagainya. Kita tak perlu banyak cakap, kita kongsikan saja ilmu ini ya. Pertama adalah CoinMarketCap ni tadi anda boleh kongsikan dengan mereka, dan juga World Coin Index ini ya. So jadi anda tunjukkan dia adakah dikatakan mata wang digital itu ya akan collapse ya, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan dan sebagainya. Dan sekira anda lihat ya, volume ini 8.80 trilion USDT. Milik siapakah ini? 8.8 trilion ini adalah milik kita semua, kerana mata wang digital itu adalah public money, our money. Okay, so jadi kalau ada di antara kita ya, beberapa hari ini kita punya market adalah bearish ya. So jadi janganlah panik, jangan menggunakan mulut terlalu cepat daripada akal ya, daripada otak lah, akal ya. So jadi kita kena tahu ya, di dalam mana-mana trading, bukan saja mata wang digital tetapi juga di forex, di komoditi dan sebagainya sama sahaja.
Okey, dia macam kita melancong lah. Bila kita nak melancong atau percutian, ya, dia ada pack season kan, dia ada season kan. Cuti sekolah memang very pack lah. Kalau cuti sekolah di Middle East, pack lah Malaysia contohnya di dalam bulan 6 ataupun daripada airport. Begitu jugalah dengan trading ni, ya. So jadi sekarang ni kenapa harga merundung? Itu persoalannya, kerana 2-3 hari ni pada mereka yang dah memang biasa, mereka tidak menjadi masalah, mereka just sit back and observe. Okey, pada mereka yang masih baru newbie, ni yang kelang kabut ni. Dia terloncat sana, terloncat sini, merapu sana, merapu sini, ya. So sebenarnya kenapa harga tu jatuh? Seperti yang saya cakapkan tadi, ya. Mata wang digital ini adalah public money, our money. Duit saya, duit anda, duit satu dunia manusia dalam dunia ni yang memiliki mata wang digital ataupun cryptocurrency tadi. Okay? So, paling mudah untuk kita katakan, setiap weekend kalau anda tak percaya, anda cuba monitor. Setiap weekend harga pasti turun. Ya? Tetapi tidak drastik atau mendadak seperti 2-3 hari yang lalu. Ya? Kenapa jadi begitu 2-3 hari yang lalu? Kita kena ingat, ya, mata wang digital dimiliki teramai dan terbesar salah satu negara adalah China. Dan kita tahu tak lama lagi adalah Raya Cina. So jadi bila nak raya Cina, takkanlah dia nak tengok je Bitcoin dia, Ethereum dia, Dogecoin dia, Ripple dia, ya. Dia pun nak shopping juga. So jadi dia jual. Apabila ramai yang menjual mata wang digital tadi, harga akan menurun. Ya, harga akan menurun. Dan apabila yang ramai balik beli, dan kalau kita lihat pada hari ini, semua dah naik balik dah, dah mula naik bearish. Sebab tu sesiapa yang trading pada Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad ni memang berdepak-berdepek, dia orang dapat keuntungan yang sangat besar, terutama mereka-mereka yang mempunyai modal yang besar, yang masuk dan beli beberapa hari yang lalu. Kalau kata 30,000, hari ni dia mungkin dah dapat dalam 1,800, 2,800, ya, profit dia sehari, ya, sehari. Okey, so inilah sebagai contoh. Kalau yang masuk 100 USDT tadi mungkin ciput je lah, ya. So kalau yang masuk 3,000 USDT tadi, mungkin dia boleh dapatlah dalam 50 USDT sehari, ya, ataupun 60, 70, ya. Kalau yang masuk 5,000 USDT tadi, mungkin dia dah dapat 70 USDT, ataupun mungkin dia dah dapat 100 lebih USDT, 200, 300, bergantung kepada setting dan pair yang mereka pilih dan beli, ya. Alright, so saya teruskan ni. Inilah dia Binance, ya. Kita tahu Binance daripada mula saya join Binance, ya. Daripada mula saya buka account, ya, di Binance sehinggalah hari ini, inilah ranking yang Binance miliki, adalah ranking nombor 1 di dunia. Alright, so dalam tempoh 24 jam, dalam tempoh 24 jam, Binance telah mendagangkan mata wang digital di Binance itself, adalah 63.68 bilion, dan dalam tempoh 7 hari adalah 329.86 bilion, dan dalam tempoh 30 hari adalah 1.31 trilion. So jadi ini baru Binance saja, ya. Tak campur Huobi, tak campur yang lain-lain lagi, ya. So jadi itulah kekukuhan Binance di dalam industri mata wang digital, ya. So jadi memang sangat sayanglah, ya, apabila negara kita, ya, menolak, ya, Binance tanpa mungkin tanpa berbincang atau mencari solution. Selalunya bila kita ada problem ni, the best way is to find solution, ya. Not argument, not ikut ego kita, ya, dan kita kerugian satu tapak yang sangat bagus untuk mata wang digital. So saya tak nak sentuh lebih-lebih, nanti agak sensitif, ya. So jadi di sini hari ini saya tunjuk sedikitlah untuk pengetahuan anda. Alright, so nampak tak daripada 32,000 USDT dah naik, ya. Ada separuh orang saya cakap dengan dia tak faham-faham. Nanti saya describe kan lebih detail, ya. So jadi nampak dia dah naik 35, ya. 35,000 USD, ya, 35,815, ya.
Tengok ini tadi dah jatuh kepada 2000 berapa tadi 2100 lebih dan naik 2400 ya. Ini semua akan naik ni. Dia nampak Solana daripada 89 dah naik 101 ya. Sebab apa? Orang dah mula beli balik ya. Mereka yang ada duit ni dia akan beli balik dan dia akan mula berdagang semula ya. Cardano daripada 80 berapa tadi 86 ke dah naik 1.12. Atom daripada 28 dah naik 32 ya. Ini semua anda boleh lihat. Shiba ya. Shiba tadi jatuh sangat teruk ya. Sehingga 18 sen semalam ya, dan hari ini dah naik semula kepada 22 sen dan Ripple pagi ni tadi adalah 0.58 sen. Ni dah naik balik 61 sen. So jadi dia akan turun dan naik mengikut musim jugalah, ada musim ni lah. So jadi anda kena ingat lain kali tahun depan ambil peluang ni. Apabila nak dekat je raya Cina, apabila nak dekat je raya hari raya Muslim Eid Mubarak ya, kumpul duit-duit agak-agak dalam 2 minggu tu kumpul duit banyak-banyak, harga turun je cepat-cepat beli simpan. Okey, so itulah sebagai contoh untuk anda semua dan supaya anda faham ya. So itulah sedikit mengenai basic mengenai mata wang digital. Jadi kepada newbie janganlah gusar, janganlah takut ya. Dan itulah kehidupan realiti di dalam trading, tidak kira di dalam mata wang digital ataupun di dalam forex dan juga komoditi, gold dan sebagainya. Alright. So jadi saya nak ucapkan ya, mungkin anda yang baru masuk terlepas, saya nak ucapkan sekali lagi Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Saya Nur Aini binti Ali daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Malam ni saya nak kongsi mengenai tetapan strategi di Royal Q ya. Kalau dalam bahasa Inggerisnya setting strategi di dalam Royal Q. So jadi saya tak membuang masa, saya terus kepada setting kita ya. Sebentar. Saya harap anda dapat lihat ya. Saya harap anda dapat lihat apps Royal Q. Okay. So di sini sebentar. Okay. Now di sini sekira anda dapat melihat ya. Saya pergi dulu kepada revenue ya. Revenue ni. Okay. So ini nak saya kongsikan kepada anda. Alright. So revenue ni nampak tak? Walaupun market bearish ya, walaupun market bearish, alhamdulillah syukur pada Allah ya. Saya buat daripada mula ya. So anda boleh lihat daripada 2 hari bulan 1 ya. Dia meningkat dan meningkat just a moment. Okey, dia meningkat dan terus meningkat ya. Dan ini dia ya, pada 13 dengan 12 tempoh hari adalah bearish, bukan bearish, bullish ya. So jadi saya tak bermodal yang sangat besar ya. Tapi alhamdulillah ya, inilah profit yang telah saya buat dan ini kita bermula pada 20 kalau tak silap saya ya, 20 hari bulan adalah bearish ya, dan inilah keuntungan-keuntungan yang saya buat ya. Ni anda boleh lihat ni. Okey, so alhamdulillah ya, dengan izin Allah walaupun bearish ya, walaupun bearish tetapi saya masih dapat buat apa ni profit ya. So pergi dekat circle ni ya, sebelum saya mulakan yang lain saya tunjuk circle dulu. Okey, anda lihat di atas ni search ya, anda cari mana. Okey, ini adalah circle saya ya, mana. Okey, so anda klik di sini dan saya harap anda bolehlah join circle saya. Kalau anda tidak berminat untuk menggunakan setting saya pun tak mengapa, tetapi saya ada kongsikan di sini ya, beberapa setting kepada mereka yang memiliki modal yang kecil ya, kerana majority setting saya di Hubi saya menggunakan S100 ya. Setting saya S100. Jadi setting S100 ni anda perlukan modal USDT 1,515 per pair. Per pair.
So jadi mungkin ramai di antara kita yang tidak berkemampuan, tetapi di Binance saya beberapa hari ini memang saya letak setting yang kecil, iaitu S55 untuk BTC, ya, dan S5, S8, ya. Dan di dalam circle saya ni, saya juga ada kongsikan 3 setting, ya. Ada 3 setting yang anda boleh ikut, ya. Cuma setting yang rendah ini anda akan menghadapi floating loss, ya. Menghadapi floating loss. So 3 setting ni adalah S5, S8 dan juga S18. InsyaAllah saya akan letakkan satu persatu, ya, setiap hari beberapa setting yang rendah, dan saya juga tengah monitor, ya, di dalam circle saya, sekira saya letak setting yang rendah ini adakah boleh mengelakkan, ya, daripada floating loss untuk mereka-mereka yang mengikut copy trade saya. Alright, so inilah contoh dia yang saya nak bagi pada anda. Anda boleh klik dan ikut, ya, circle saya. Alright, so jadi kita teruskan kepada agenda kita malam ini, ya. So nampak tak kuantitatif ini? So saya akan klik pada kuantitatif. Alright, so ini adalah di Binance, ya. Ini di Binance adalah dah clearance, ya. So jadi dah saya ada letak, tidak, 1, 2, okey, dan general di Binance ada 4, ya. So di Huobi, kita pergi ke Huobi, alright. So ini adalah setting Bitcoin saya, okey. So kalau anda lihat sini dah ada number of call margin saya dah 54, ya. So jadi inilah dia setting yang saya lakukan di dalam Bitcoin, ya, untuk Bitcoin dan USDT. So kalau anda nak tahu, anda boleh klik dekat trade setting ni, dan di sinilah setting-setting yang saya lakukan. Permulaan adalah 15 USDT, ya, margin call limit saya adalah 100 kali, kerana di dalam Royal Queue maksimumnya memang diberi hanya 100 kali, ya. So jadi kita tak boleh nak letak lebih daripada tersebut, ya. Alright, so jadi wolf position take ratio saya, profit ratio saya adalah 1%, wolf position take profit callback saya adalah 0.01%, and then kita pergi kepada buy in callback saya adalah 0.5%, dan kemudian sub position take profit callback saya adalah 0.01%, ya. Alright, so kalau anda menggunakan circle copy trading saya, anda boleh lihatlah setting ni, ya. Anda boleh copy dan mungkin lain kali anda boleh guna sendiri, ya. Cuma apa yang saya notice di Royal Queue, kalau anda masih baru, mungkin anda tidak, kita kena ingat, ya, satu, mana-mana trading kita adalah dealing dengan broker, ya. Mereka pun nak buat duit. So selalunya mungkin dia tengok mereka yang percentage dia dah tinggi, ya. So jadi dari percentage yang tinggi itu mungkin the accumulation dia daripada Royal Queue, kalau kita nak dapatkan profit ni, ya, profit ni adalah sebentar, ya, 0.5% ke 1.5% sehari, ya. Ini untuk sehari. Alright, dan kalau untuk sebulan lebih kurang 10 to 30%, ya, untuk sebulan, mengikut modal anda. Alright, so jadi inilah contoh dia, ya. So kita clearkan ni sekejap, dan kita pergi yang paling penting adalah margin configuration ni. Di sini yang saya nak anda faham, ya. Ramai orang boleh cakap, ramai orang boleh kata, ada orang kata saya bodoh, tak apa, alhamdulillah, ya. So sebenarnya apa MC? Orang duk sibuk cakap MC, wah tak sukalah buat trading ikut MC. Inilah MC. Margin call drop ni adalah MC. Di dalam Royal Queue juga ada MC. Tetapi MC Royal Queue berbeza dengan MC manual trade kerana dia hanya floating loss. Okey, dia hanya floating loss. Alright, so sebab itu dipanggil margin call drop.
Okay, so lagi satu. Ramai orang duk sibuk cakap multiple, multiply, multigal, ya. So what is a multigal? Multigal is a multiply, ya, ataupun multiple. Alright. So kenapa dia kata multiple? Okay, contoh ni saya letak semua satu, kan? So jadi kalau ini, okay, contoh kalau anda lihat default setting, ya, dia letak kat sini 2, mungkin sini 4, mungkin sini 6, ya, lepas tu 16, 64, ya, saya tunjukkan satu-satu, okey. 128, ada yang 500, 528. Alright, saya contohkan, ya. Anda bermula dengan 15 USDT, betul kan? So jadi bila market drop sampai kat 0.1% ni, dia akan beli. Okey, sekarang ni kita tengok ni 2, ya. So jadi dia multiple, kan? Multiple, alright. So bila dia multiple, sebentar, ya. Alright, so bila dia multiple, tadi dapat ke lihat saya punya apps ni? Boleh sesiapa tolong tulis kat chat ni? Okey, tak apa. Alright, so jadi dia akan beli, kita mulakan dengan 15, kan? So kalau dekat sini 2, bermakna robot akan ambil 30. Okey, so sekarang ni bila sampai, katakan market drop lagi, sampai kat 0.1% ni, robot akan ambil berapa? Kat sini, robot akan ambil 60, betul kan? Sebab kita punya start ni tadi 15 USDT. Tu kena ingat. Ya? So dia akan ikut yang first buy kita tadi. Alright, so bila dia ikut first buy kita tadi, jadi 4, so bermakna betul, 60, ya. So dekat sini pula kita jatuh lagi, drop. Ya, drop lagi pada 0.1%. Okey, so jadi robot ambil berapa lagi kat sini? Robot akan ambil 90. Okey, so lepas tu kata market jatuh lagi, drop. Ni macam drastik lah beberapa hari ni kepada 0.1%. Berapa robot akan ambil? Kat sini dia dah ambil 90, dia ambil kat sini berapa? So dia akan ambil 240. Okey, itulah yang dipanggil multiple, multiply ataupun multigal. Alright, so contoh saya bagilah sampai kat bawah ni, contohnya sebentar. Okey, so jadi katakanlah bila sampai lagi drop ni, okey, dia akan ambil 64, ya. 64 kali, ya. Okey, daripada asal anda 960, dan yang kat sini drop lagi, dia akan ambil berapa? Sini 1920. Okey, kepada mereka-mereka, inilah yang berlaku floating loss yang terlalu lama. Okey? Alright. Thank you very much. Coin miner, coin mine. Terima kasih banyak. Alright, so di sinilah yang ramai di antara kita masih kurang fasih atau mungkin kurang faham. Ya, so jadi dia ingat bila letak banyak-banyak ni dia dapat duit. Tidak, sebenarnya inilah dipanggil margin call drop ataupun MC. Apabila MC maksudnya dia top up. Ya, bila jatuh drop pada certain percentage yang kita dah setting, robot akan beli. So jadi contohlah, kita calculate ni semua, dia akan bagi percentage daripada modal-modal kita ni lah. Ya. So jadi contoh ni 500 ni, 528. Okey, kalikan dengan 15 anda tadi, ya. So drop kat sini. So jadi dia akan ambil 7,920. Jadi bila ada di antara kita yang tak faham, itulah yang berlaku floating loss. Allahu Akbar. Itulah yang berlaku floating loss yang terlalu lama, ya. So kenapa dia berlaku terlalu lama? Kerana dia tidak mencukupi modal dan dia tak tahu nak top up berapa banyak. Okey, so bila dia tak tahu nak top up berapa banyak, itulah yang berlaku. Ya, sebentar, ya, saya sambung balik kejap. Alright, so now. Kejap, sebab saya punya tu dia selalu macam bila beberapa macam setengah jam ke macam tu dia terus dia terus hilang balik. Okey, so jadi kita sambung balik kat sini. Alright, so now. Okay, so inilah dia yang saya nak beri anda faham, ya.
So jadi bila berlakunya tadi floating loss, sebentar. Dia akan berlaku sebentar. Floating loss yang lama. Itu yang kesian ya, kalau dulu kita baru-baru masuk di antara bulan April tahun sudah tu sampai bulan 6 tu memang kita sakit ya. Ada yang floating loss sampai 3 bulan. Ada yang sampai sebulan ya. Ada yang sampai 4 bulan. Tetapi perkara ini berlaku sebenarnya sebab mereka tak check. Kenapa mereka tak check? Sepatutnya mereka kena check. Bila tak cukup modal, bila tak cukup modal tadi, robot akan tutup. Robot akan tutup. Kita punya apa ni? Sebentar Robot akan tutup kita punya margin call. Okay, so bila robot tutup margin call kita tadi, dia stopkan margin call dia. So bila kita tak perasan, bila kita tak perasan, kita tak buka semula, yang kita punya apa ni margin call ni tadi, kita tak buka, jadi dia akan tertutup selamanya. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya robot tetap melakukan profit untuk anda walaupun dia telah ditutup. Kerana anda tidak cukup. Kerana apa? Macam mana saya katakan dia robot membuatkan profit tadi, ingat tak kat sini contohlah 15 tadi yang asal kita, so drop dia ambil 15 ni contohlah sebab ini satu kan, kata dah ambil lagi 15 1 2 3 4 ni dah jadi berapa, 60 kan totalnya. So robot tetap akan buat profit dengan jumlah ni walaupun kita punya margin tadi dah di stopkan, dah ditutupkan. Itu ramai yang tak pasti sebab saya memang mengadap Royal Queue ni setiap hari, setiap saat, kalau nak cakap saat, minit dah. Memang saya monitor setiap dalam contohlah 10 minit, 20 minit, saya akan perhatikan. Dan saya dah buat banyak testing yang saya lakukan daripada mula saya join dengan Royal Queue untuk saya faham kerana saya mencari solution. Solution tu adalah untuk mengelakkan daripada floating loss yang terlalu lama. Okey, alhamdulillah setiap setting yang saya lakukan maksimum yang pernah saya alami adalah 7 hari sahaja. Okey, tetapi dengan izin Allah baru-baru ini dengan setting S100 saya hanya berlaku floating loss yang pernah saya alami adalah 1 hari saja. Okey, dan kalau anda lihat tadi yang awal yang saya kongsi di revenue tadi, anda boleh lihat tidak ada langsung floating loss kecuali 1 hari bulan 1. Kenapa tak ada di situ? Bukan kerana ia berlaku floating loss, tetapi kerana ia berlaku saya terlupa menutup. Menutup saya punya earn dekat Hubi. Sebab earn di Hubi ni dia auto. Kalau saya tak tutup, dia akan ambil dalam tempoh 24 jam. Dia akan clearance semua saya punya tu. Sebab tu saya tak ada profit. Jadi bila dia dah clearance tu, robot tak boleh nak tradingkan untuk saya. Alright, so itulah contohnya. Saya harap penjelasan saya jelas dan terang dan saya akan pergi ke sini pula. Okey, tadi kita dah settle dengan MC, so saya harap anda semua faham sekarang ni apa maksud MC. Di dalam Royal Queue juga ada MC. Tetapi dia tidak berlaku seperti manual, nanti saya kongsikan dengan anda selepas ini. So kita teruskan dekat sini mengenai signal pula. Orang duk sibuk cakap signal lah itulah ini. So inilah dia signal. Take profit ratio, earning callback, buy in callback dan juga margin call drop. Alright, apa sahaja yang dipanggil trigger adalah signal. Okey. So jadi di dalam Royal Queue ni kepada mereka-mereka yang newbie yang tak pernah pegang, tak pernah buat, tak pernah rasa apa itu trading, anda tak perlu risau. Anda tak perlu risau.
Apa yang anda perlu hanyalah anda perlukan modal dan anda ikut kaunselor anda. Kaunselor anda ataupun anda buat copy trading, copy trade. Okay? Alright, so kalau anda ada kaunselor yang memang berpengalaman, insya-Allah tanyalah dengan mereka dan mereka boleh kongsikan kepada anda. Dan sekarang ini saya juga telah masuk ke dalam circle. Sebenarnya circle saya dah lama tapi saya tak masuk, tak buat sebab saya fikirkan saya hanya nak buat perkongsian di Zoom saja setting-setting saya ni. So tetapi rupanya ada banyak benefit kalau saya masukkan di dalam circle. So sebab tu saya rasa saya baru buat circle ni dalam 8 hari dan personal trade saya sahaja lebih kurang 4,018.38%. Hanya personal trade saya sahaja, tidak campur orang lain. Dan hari ini alhamdulillah trade saya dah campur dengan mereka-mereka yang trade bersama saya. Kita punya percentage kita dah cecah 5,032.95%. Alhamdulillah Ini adalah maksudnya strategi kita itu berjaya lah berjaya. So jadi kalau dulu saya merangkak bersendirian, tetapi sekarang ni saya merangkak bersama-sama mereka yang mengguna copy trade saya. Alright, so alhamdulillah So jadi inilah dia signal. Inilah dia trigger, apa saja. So jadi di sinilah peranan paling penting. Peranan paling penting. Buy in call back ni dia sama macam MC. Okey, tetapi ini apabila bullish. Okey, apabila bullish. Okey, bila bullish dia sampai dekat 0.05% dia akan beli juga. Okey, so itulah dia perbezaannya. Ini dipanggil MC, margin call drop. Setiap kali drop, robot akan beli, kita untung. Setiap kali drop, robot beli akan untung. Tapi untung MC dengan untung buy in callback lebih tinggi untung buy in callback. Tetapi sebab kita dah set 1% ratio dia dan juga Royal Q, dia dah ada dia punya own setting adalah 0.5% ke 1.5% sehari dan sebenarnya kita dapat lebih Sebenarnya dapat lebih, cuma saya tidak mahu letak tinggi-tinggi impian dan harapan kepada mereka yang hanya nak buat trading So jadi 10% ke 30% mengikut modal kita untuk sebulan. Okey, itu dia. Alright, so saya harap jelas segala penerangan saya ini dan saya hanya nak kongsi bahagian ini sahaja kerananya untuk anda faham dan lain kali anda boleh buat setting anda sendiri. Alright, so ada tak apa-apa soalan yang hendak anda tanyakan kepada saya? Coin miner, Fish, UF Royal Q Malay Malaysia Jam and then Hafiz saya rasa ada juga di dalam. So kalau tak ada nak tanya apa-apa, saya nak teruskan kepada perkongsian seterusnya So ini adalah perkongsian saya untuk memberikan anda lebih faham lagi bagaimana kenapa saya memilih Royal Q kerana adalah desas-desus yang kata saya ni terlalu tak sob So jadi di dalam trading trade ada tiga type, tiga jenis. Tiga jenis. Pertama adalah kita trade tadi melalui manual. Manual trade. Alright, so yang kedua saya jauhkan sikit adalah platform. Dan yang ketiga adalah menggunakan AI robot, itu Royal Q lah Royal Q yang menggunakan AI robot ataupun artificial intelligence robot
ataupun quantitative robot ya. So jadi manual ni kita memang tahu apabila MC kalau kita tak tarik diri apa berlaku, jawapannya dua saja. Untung ataupun rugi. Okey, selalu kalau orang yang manual trading ni, kalau yang expert yang berpengalaman, kita tak trade lama ya. Kita trade mungkin 1 jam ke 2 jam saja dan kemudian kita akan berhenti. Dapat je profit kita belah ya. Kita tak akan tunggu lama-lama margin call ni. Itulah dia tadi MC ya. So jadi dia punya jawapan dua je, untung atau rugi, dan ini adalah kita yang manage sendiri. Ia berisiko, ia berisiko tinggi. Alright, so now platform pula kita invest. Kita letak duit kita kepada platform ni ya. So ini juga berisiko, berisiko tinggi. Alright, so di sini dia janjilah nanti macam-macam 30%, 1,000% dan sebagainya. So apabila berlaku perkara ini, duit kita tidak terselamat di sini ya. Apabila mereka collapse atau mereka gagal, so bermakna kita akan rugi. Kita akan rugi. Alright. So kenapa saya berminat sangat dengan Royal Q ya? Selama saya dengan Royal Q dah lebih daripada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 bulan 4 saya dengan Royal Q. Sekejap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12. Ni bulan 1 kan dah 8, nak masuk 10 bulan dah. Nak masuk 10 bulan saya dengan Royal Q. Alhamdulillah, syukur kepada Allah saya dah dapat profit dari trading saya campur affiliate saya atas RM25,000 Malaysia ya. Dan saya sebenarnya tidak taksub langsung dengan Royal Q, tetapi saya melihat peluang di Royal Q untuk saya kongsikan dengan mereka-mereka yang sudi untuk mendengar penjelasan saya, dan sekiranya mereka berminat dan join dengan Royal Q, alhamdulillah, kerana mungkin ini adalah salah satu platform juga Royal Q ini ya, tetapi platform yang berbeza daripada platform yang saya katakan di nombor 2 ni. Alright, berbeza. So di Royal Q yang anda kena tahu pertama adalah modal anda. Modal anda ini tersimpan. Tersimpan di mana? Di Binance, di Huobi, dan di mana? Di Coinbase. Coinbase. So, adakah ia selamat? Jawapannya ya. Ia adalah selamat kerana kita yang simpan. Tadi kan di awal pengenalan saya tadi, basic mengenai mata wang digital, apa itu exchange wallet. So jadi modal kita dan juga profit kita tersimpan di dalam Binance, Huobi dan juga Coinbase. Salah satulah di antaranya. Kalau saya ada ketiga-tiganya, dan saya trading di Binance dan di Huobi, saya tak trading di Coinbase kerana di Coinbase ni tidak banyak pilihan pair yang boleh kita tradingkan ya. So jadi dia akan kurang orang yang berminat untuk melakukan trading mata wang digital. Sebab tu kalau kita tengok pagi-pagi kita akan tengok yang sangat agresif di Binance dan juga di Huobi. Alright, so itu anda kena tahu ya. So jadi modal profit kita tersimpan di dalam exchange wallet kita sendiri. Dan yang keduanya adalah kerana dia hanya floating loss. Loss. So jadi kita tidak, there is no loss. So ada orang tanyalah, ini takkanlah tak ada loss? Memang kita tak ada loss sebenarnya. Tak ada. Ya, kerana apa? Kerana kita berdagangkan, ni dah penuh ni, kita berdagangkan mata wang digital. Apa itu mata wang digital? Alright, saya bersihkan kat sini. Mata wang
Okey, mata wang digital ni adalah aset. Okey. So aset ni maksudnya ya, contohlah saya bagi katakanlah saya ada satu BTC. Okey. Satu Bitcoin ni katakan harga hari ni tadi berapa? 35K Ini peluang USD USD. Ini adalah peluang. Sebab tu saya selalu sarankan kepada mereka-mereka bila harga jatuh beli. Contohlah katakan 2 minggu. 2 minggu nanti 2 minggu katakan di sini 2 minggu kamu masih juga ada satu BTC, harga naik, ini harga turun Harga naik kepada katakanlah kita letak 47K USD. Okey? Berapakah untung anda dekat sini? Okey? Dan soalan saya yang paling penting, adakah anda rugi? Contoh tadi kan, di sini, adakah anda rugi? Tak satu Bitcoin ni tetap ada. Satu Bitcoin ni tetap ada. Baik, saya bagikan contoh ni dulu sebentar So jadi, bila kita beli tadi 47,000, contoh naik kita tolakkan dengan 35,000. Maknanya kita ada keuntungan 12K USDT. Okey, atau USD. Alright, contoh. Katakanlah kita beli ketika itu harga tinggi. Satu BTC, katakan harga dia tempoh hari 60, katakanlah 67,000 sekali hari itu kan. Kemudian dia turun. Okey, katakan selepas sebulan dia turun ke harga 52K. Okey, soalannya adakah kita rugi? Jawapannya tidak. Kenapa tidak? Kita ada aset. Asetnya adalah satu Bitcoin. Walaupun harga tadi jatuh kepada 52K, anda perlu tunggu. Okey, harga naik. Bila harga naik baru kita jual. Okey? Kerana aset anda ini tidak berubah. Dia tetap satu Bitcoin. Alright, so saya harap jelas penjelasan saya. So itulah contoh yang hendak saya berikan kepada anda semua. Dan saya nak buka soalan, sekiranya ada apa-apa soalan mengenai setting strategi, tolong tanyakan dan sekiranya tidak ada, saya hendak tutup Zoom kita pada malam ini. Sekiranya ada apa-apa soalan, tolong tanyakan. Saya boleh jawabkan untuk anda semua. Tidak ada apa-apa soalan? Ada sesiapa nak tahu? Mungkin anda masih baru atau mungkin anda adalah expert forex dan mungkin anda boleh berkongsi dengan saya juga So hari ini saya lihat ada ramai yang baru Ada ramai rakan-rakan baru yang saya juga tak pasti anda daripada mana, adakah anda direct saya ataupun adakah anda direct di bawah direct saya So saya harap kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak tutup Zoom pada malam ini dan kita jumpa pada keesokan hari bagaimana untuk kita menggabungkan contohnya saya tunjuk di sini sebentar. Besok adalah bagaimana untuk kita gabungkan trade dan juga affiliate. Okey. Besok bagaimana. So kalau trade kita perlukan modal, affiliate ni kita hanya perlu mencari rakan untuk sewa robot dan melakukan kerja yang sama dengan kita. Okey, so besok nanti saya akan kongsikan dengan anda semua. Alright, so ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya tutup terus malam ni. Dan kalau anda ingin
mempelajari tentang setting yang lebih dalam, anda bolehlah berhubungi dengan saya atau pada mana-mana kaunselor. Dan sebenarnya di Royal Q ni kita ada banyak kita ada banyak kaunselor, di mana kaunselor-kaunselor ini adalah kaunselor-kaunselor hebat yang pernah berdagang di dalam forex, Royal Q dan sebagainya. Ada insya-Allah. Siapa tu? Boleh. Ada. Nanti saya masukkan dekat dalam dekat sini. Nanti anda boleh pergi dekat sini. Midas Funnel. Okay, Midas Funnel YouTube channel. Okay, anda boleh pergi ke sana. Alright, so anda boleh Midas. Alright, saya kongsikan sekejap di sini pada anda. So jadi anda boleh pergi sebentar sini. Oops, sorry. Sekejap kenapa dia pergi kat sini? Sekejap sebentar. Okey, anda pergi di sini. Sekejap Okey. Alright, so saya harap anda boleh lihat ini adalah Midas Funnel YouTube channel So anda boleh pergi di sini, tolong subscribe, like dan tekan butang loceng jadi anda boleh tahu. Dan di sini juga anda boleh pergi ke bahagian tutorial bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia. So anda boleh belajar terutama kepada newbie, mereka tak tahu di mana hendak bermula. So mereka bolehlah masuk ke dalam Midas Funnel YouTube channel saya Dan sekira anda ingin di sini juga anda boleh ikuti saya di Midas Funnel Facebook page ini dia salah satunya. Dan anda juga boleh ikuti saya di Royal Q Royal Q _Midas kat sini saya ada kongsikan update mengenai Royal Q juga Dan di Legend Crypto Nor ni adalah saya kongsikan perkembangan perkembangan mata wang digital. Setiap kripto itu semua anda boleh dapat info-info terkini di sini. So jadi saya harap anda boleh join saya ataupun like, subscribe dan hit the bell di Midas Funnel YouTube channel, di Facebook page dan seterusnya. Alright, so kalau tak ada apa-apa, saya nak tutup Zoom kita pada malam ini dan kita bertemu keesokan harinya seperti yang saya katakan tadi. Saya akan kongsikan dengan anda bagaimana anda boleh menggunakan peluang yang ada di dalam Royal Q tadi mengenai personal trade anda digabungkan dengan affiliate untuk mendapatkan modal yang lebih besar untuk anda berdagang di dalam Royal Q kerana Royal Q ini adalah sangat unik untuk saya bukan saya taksub So saya suka kerana peluang di mana kita orang susah, kita tak ada duit yang banyak Trading ni sebenarnya adalah orang-orang kaya je sebab mereka ada reserve fund. Mereka ada duit simpanan reserve duit reserve. So jadi mereka ni lah yang selalu buat duit kerja untuk mereka. Bukan mereka bekerja untuk duit. Alright. So jadi seperti saya yang tidak ada duit ini, saya akan gunakan peluang yang ada di Royal Q ini, gabungan yang sangat hebat di antara trading dan juga affiliate ni untuk saya besarkan modal saya bagi untuk saya lakukan trading So jadi mungkin pada mereka dia tak nampak tetapi saya harap dengan perkongsian saya dengan perkongsian saya ini boleh membuka minda anda
Ramai di antara kita selalu cakap, oh no, I don't want to do, I just want to do trading. Saya tanya dengan dia, berapa modal yang anda ada? 100 USDT. So jangan cakap nak trading dengan 100 USDT. Anda tidak akan ke mana-mana. Okey, anda tidak akan ke mana-mana. Alright, tetapi kalau anda cakap anda memiliki 30 USDT, saya sambung sedikit di sini ya. Untuk perkongsian saja untuk membuka minda ya. Okey, contohlah ya, saya katakan anda tadi. Okey, anda ada 100 USDT. Okey, dan anda bermimpi untuk mendapat 2000 USDT. Okey, anda boleh dapat. Boleh. Anda boleh dapat, tetapi masa. Dengan modal 100 USDT ni mungkin 2 tahun ke 3 tahun baru anda dapat duit sebanyak ini. Boleh dapat, tidak dinafikan. Tetapi kalau anda ada USDT 30K dan anda mendapat minimum sehari 200 USDT, ini baru seronok. Okey, dan sebulan anda boleh dapat minimum adalah 6K USDT. Ini baru kita katakan a real trading, a real trader. Okey, so contoh sekarang dalam keadaan bearish dan sekarang dalam keadaan bullish. Ini boleh jadi kepada 700 hingga ke 2,800 sehari. Okey, sehari. Ini sehari. Dan ini adalah sebulan. Okey? Dan mungkin sebulan dia mungkin boleh dapat lebih daripada ini, 10K to 13K. Ya, dengan modal yang dia ada ni. Bukan dengan modal 100 USDT. So lagi satu, saya nak share dengan anda semua, jangan anda terkeliru. Ya, okey? Di dalam Royal Q memang ramai yang dah jadi jutawan. Okey, cuma saya masih belum lagi kerana saya bergerak begitu slow. Saya slow and steady kerana saya ingin memahami sebelum saya bawa rakan-rakan saya join dengan saya, kerana dengan pengalaman yang telah berlaku mengajar saya not in hurry. Slow and steady. Selepas saya dah betul faham, saya dah pasti Royal Q ini tidak akan membebankan saya di masa akan datang dengan hinaan, makian, cacian dan sebagainya, barulah saya buka mulut kepada rakan-rakan saya. Majoriti yang join saya di dalam Royal Q adalah online. Saya sendiri tak kenal mereka semua. Dari India, dari Sri Lanka, daripada Middle East, daripada Afrika, daripada Indonesia. Saya memang tak kenal mereka, kecuali mereka-mereka yang telah berhubung dengan saya. Alright, so kerana pengalaman tadi buat saya fobia. Nak ajak orang kita takut, tapi kita cuba juga tidak putus asa untuk memperbaiki kedudukan keuangan kita. Alright, so di Royal Q ni dah ramai dia dapatkan jutawan-jutawan. So jadi untuk jadi jutawan seperti saya katakan tadi, di antara trade combination dengan affiliate. Okay, affiliate. So jadi kita akan sambung besok di dalam topik ini. So saya akan jelaskan bagaimana untuk anda gabungkan trade dan affiliate ini. So kita akan bertemu pada keesokan hari di dalam kelas saya, iaitu kelas the Great Journey, perjalanan hebat ke Vietnam, ranking Vietnam di Royal Q, dan juga pendapatan tanpa had di Royal Q. Alright, so itu saja untuk malam ni dan saya terus tutuplah ya. So jadi saya nak ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada anda semua yang saya hormati, yang baik hatinya dan yang saya sayangi. Sekali lagi saya Nur Aini binti Ali, saya daripada Kuala Lumpur, Malaysia, dan jangan lupa bila ke Maidas Funnel YouTube channel, like, subscribe dan hit the button. Sampai kita jumpa pada esok hari ya. Waktu yang sama, passcode ID yang sama. Bye-bye. Assalamualaikum semua.